Baik Sahi, seramai 272,500 orang kanak-kanak berumur lingkungan 5 hingga 11 tahun di negeri ini layak menerima dos vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PIC Kids. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Zugambas, PIC Kids dilaksanakan di bawah pengawasan pakar perubatan kanak-kanak atau pakar perubatan keluarga. Dato' Amar Douglas memberitahu dos pertama vaksin Pfizer akan diberikan dalam tempoh 2 bulan ini. Jelasnya vaksin Pfizer untuk kanak-kanak mampu melindungi golongan itu daripada sindrom radang pelbagai sistem dan kesan jangka panjang jangkitan COVID-19. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas melancarkan PIC Kids peringkat negeri Sarawak di Hospital Umum Sarawak HUS di Kuching. Dato' Amar Douglas juga memaklumkan bahawa menerusi tinjauan awam sebanyak 59.7% daripada 40,000 responden sangat bersetuju berkaitan dengan peluasan vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak. Untuk permulaan hari ini katanya seramai 30 orang kanak-kanak yang mempunyai penyakit komorbid menerima vaksin Pfizer di hospital tersebut. Bagi kanak-kanak yang mempunyai komorbid lain akan diteruskan di hospital kerajaan dan swasta seluruh Sarawak dan tarikh vaksinasi akan diumum dari semasa ke semasa. Namun bagi kanak-kanak lain yang bersekolah akan menerima vaksin sama ada di sekolah masing-masing atau di pusat pemberian vaksin yang ditetapkan pejabat kesihatan masing-masing bermula 5 Februari ini. Baik saudara, dalam perkembangan berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang turut dilancarkan di Sarawak hari ini memberi kelegaan kepada ibu bapa kanak-kanak dalam memberi perlindungan daripada risiko dijangkiti virus COVID-19. Inisiatif itu mendapat sambutan positif dalam kalangan ibu bapa atau penjaga yang mahukan perlindungan yang sama untuk anak-anak mereka seperti populasi dewasa. Ini bagus untuk macam orang dewasa juga lah, perlukan perlindungan daripada virus COVID-19. Jadinya memang satu stage yang pertama untuk melindungi sedaknya lah, macam kita-kita yang dewasa juga lah. Benda tu memang bagus untuk kanak-kanak sebab kita pun tahu masa COVID-19 tunya dah seluruh dunia diserang. Jadi kanak-kanak selamat tu susah untuk bergerak ke sana kemari, jadi nak sekolah pun susah. Bila ada aktiviti macam tu bagus ya, jadi biar ada perlindungan sedikit lah. Jadi kita pun si bingung gila, ibu bapa si bingung dengan apa ya kesihatan anak kita lah. Sementara itu, kanak-kanak yang ditemui teruja selain juga memahami keperluan untuk mendapatkan suntikan vaksin yang akan melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19. Gembira hanya dapat melindungi diri kita dengan COVID. Kami merasa gembira dapat menerima vaksin untuk melindungi diri kami dari terkena COVID-19. Rasa macam gembira dah dapat vaksin. Kami dapat lindungi diri daripada COVID-19. Pemberian vaksin Pfizer diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai penyakit komorbid dilaksanakan di bawah pengawasan pakar perubatan kanak-kanak atau pakar perubatan keluarga menyasarkan 70% daripada 272,500 kanak-kanak di negeri ini yang layak untuk program berkenaan. Sementara itu, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai individu melarikan diri di sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Kuching Samarahan pada Selasa lalu diminta tampil memberi kerjasama. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Kontijen Sarawak, Superintendent Alexan Nagacabut, polis kini giat mengesan suspek dipercayai warga Indonesia yang menunggang motosikal dengan plat pendaftaran QKB 1244. Jelas Superintendent Alexan, suspek yang dalam keadaan mencurigakan telah dihampiri anggota SJR yang bertugas namun bertindak melarikan diri dengan meninggalkan motosikal di antara kenderaan yang bergerak perlahan dalam SJR tersebut. Petugas trafik mengejar suspek sehingga menghampiri Jambatan Kuap menghala ke Kota Samarahan, namun suspek berjaya meloloskan diri ke dalam hutan berhampiran. Kejadian kejar-mengejar ini telah dirakam pengguna jalan raya yang melalui lokasi SJR dan telah menjadi viral di media sosial. Justru orang ramai
Ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini boleh berhubung dengan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak DSP Matthew Manggi di nombor 012-8854-849 atau pejabat 082-274-018. Hasil sokongan padu dan kerjasama baik dalam kalangan masyarakat khususnya di Miri telah membantu Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP daripada Gabungan Parti Sarawak GPS berjaya memenangi 3 kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Pujut, Senadin dan Piasau pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 lepas. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kemenangan itu melambangkan keyakinan rakyat kepada GPS untuk terus menerajui pentadbiran negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Datuk Seri Dr. Sim yang juga Presiden SUPP menjelaskan sokongan dan mandat besar daripada berbilang bangsa dalam pilihan raya negeri lalu menjadi tunjang utama parti tersebut untuk terus berbakti dan menjayakan semua pembangunan yang dirancang oleh kerajaan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada rumah terbuka anjuran Jawatankuasa Perhubungan Parlimen Miri Sibuti yang dibuat secara maya di Miri. Dalam majlis sama, beliau memaklumkan sebagai menghargai sokongan pengundi di Miri, lawatan dan tinjauan akan kerap dilakukan secara bulanan bagi mendengar segala permasalahan serta keperluan rakyat mengenai sambutan Tahun Baru Cina tahun ini. Meskipun masih tertakluk dengan prosedur operasi standard, namun ia masih dapat disambut dalam kalangan ahli keluarga terdekat iaitu pada hari pertama dan kedua. Datuk Seri Dr. Sim turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang telah bertungkus lumus bagi memberi khidmat terbaik dalam tempoh negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Tiada sebarang aduan yang diterima pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNAGP Cawangan Limbang setakat ini berkaitan kenaikan harga barang termasuk tiada kompaun dikeluarkan terhadap mana-mana pihak di bahagian utara Sarawak itu. Ia disuarakan sendiri oleh Ketua KPDNAGP Cawangan Limbang, Purnama Tarah. Purnama menjelaskan pihaknya akan terus membuat pemantauan dari semasa ke semasa untuk memastikan bekalan makanan di Limbang sentiasa mencukupi dan peniaga perlu mematuhi skim jualan harga yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan sama, Ketua KPDNAGP Sub Cawangan Lawas, Dominic Joseph Bakir menasihatkan semua pengguna di daerah itu supaya tidak membuat pembelian panik susulan kabar angin baru-baru ini menyatakan kekurangan bekalan bahan mentah di daerah terbabit. Saya nasihatkan kepada penduduk-penduduk Lawas, janganlah beli secara panic buying lah. Bekalan barang di Lawas memang mencukupi. Kita sentiasa memantau dari semasa ke masa dengan bantuan pegawai penguasa saya di sini dengan juga pegawai pemantauan harga. Memang kita sentiasa turun padang lah untuk memastikan semua bekalan di daerah Lawas mencukupi. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Lawas baru-baru ini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.